Banyak straw ni. Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضله أو نضله أو نزله أو نزله أو نظلمه أو نظلمه أو نجهله أو يجهل علينا عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. بسم الله وبالله توكلنا على الله لا حول wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada malam ni kita akan sambung perbahasan kita dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullahu taala. Dan kita masih lagi dalam membahaskan hal yang berkaitan dengan talak. Dan dalam pertemuan yang lalu kita dah sebutkan sedikit ataupun sebahagian daripada permulaan tajuk yang berkaitan dengan talak. Dan dalam hadis yang lalu kita bacakan bahawa Nabi SAW menyebutkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai perkara yang halal, iaitulah yang talak. Perkara yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala iaitulah talak. Ma ahallallahu syai'an abghadha ilaihi minat talak. Tidak ada sesuatu yang Allah halalkan tetapi ia sangat membencinya melainkan dengan talak. Dan jelas daripada apa yang digariskan ataupun undang-undang dalam Islam menunjukkan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bila Nabi sebut bahawa Allah itu tidak menyukai talak, dan yang dimaksudkan dengan talak yang Allah tidak suka ini kalau ia tidak
ia tidak diperlukan, ya. Maknanya kadang-kadang ada waktu ataupun ada situasi yang talak itu lebih baik daripada tak talak. Tetapi secara umum dia bahawa talak itu adalah benda yang diharuskan dalam Islam, tetapi Allah tak suka. Tetapi apakah selama-lamanya talak itu Allah tak suka? Tak. Kadang-kadang ada waktu, dan kita sebutkan tadi, situasi dan keadaan yang mana talak itu lebih aula, lebih baik daripada tidak menceraikan isteri dia. Yang ini kita dah sebutkan dalam pertemuan kita yang lalu. Baik. Kemudian Islam itu membahaskan ataupun membatasi persoalan talak. Maknanya walaupun talak itu dalam bahasa Melayu sebut talak lah, dalam bahasa talak bil ta. Walaupun talak itu dibolehkan, yakni diharuskan ataupun berlakunya talak dalam Islam, yakni bila mana suami itu melafazkan cerai ataupun talak terhadap isteri dia, maka berlakulah talak, dan dia dibolehkan, diharuskan dalam Islam. Tetapi Islam menyempitkan jalan ke arah itu. Maksudnya, kalau ada jalan yang lain boleh diterokahi, boleh dilalui sebelum sampai ke bertalak, maka lebih baik hindarkan talak terlebih dahulu. Kenapa? Yang disebutkan nanti. Syariat Islam telah meletakkan beberapa ikatan yang membendung jalan yang akan membawa kepada perceraian, sehingga terbatas dalam lingkaran yang sangat sempit. Oleh kerana itu, talak yang dijatuhkan tanpa suatu alasan yang mengharuskan dan tanpa meninjau jalan-jalan lain seperti yang kami sebutkan di atas adalah talak yang diharamkan dalam Islam. Apa disebut? Dikata yang pertama, kalau talak itu tidak ada alasan yang munasabah, mungkin semata-mata mungkin kerana dia talak isteri dia kerana isteri mungkin dah berusia umpamanya, itu bukan alasan yang munasabah. Ataupun mungkin kawan perempuan dia yang baru, dia minat dengan satu orang perempuan, dia nak mengahwini perempuan yang kedua itu, tetapi perempuan yang kedua itu tak nak bermadu. Jadi dia meletakkan syarat, kalau awak nak kahwin dengan saya, awak ceraikan isteri awak. Jadi dia pun cerai. Berlaku tak cerai? Berlaku, memang berlaku. Tetapi menceraikan isteri ataupun melafazkan talak kepada isteri tanpa tujuan dan alasan yang munasabah memang berlaku, tetapi hukumnya haram. Aman haram, berdosa. Apa makna dosa? Besok Allah akan hukum dia, besok Allah akan azab dia. Itu maksud dosa. Jadi seseorang yang memudah-mudah melafazkan talak, menceraikan pasangan dia tanpa alasan yang munasabah, maka hukumnya ataupun perbuatan itu adalah perbuatan yang haram dan berdosa. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia kata seseorang yang menceraikan pasangan dia ataupun isterinya tanpa meninjau jalan-jalan yang lain, maknanya dia tak ada usaha yang lain. Ada masalah dengan isteri, terus diceraikan. Walhal, kan kita dah sebut, apabila suami itu melihat isterinya nusyuz, apa yang perlu dibuat? Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, bila mana kamu dapati isteri kamu melakukan perbuatan nusyuz, maka yang pertama apa dia? Jalan yang pertama, perlu nasihat dulu. Walaupun jika seorang suami itu melafazkan talak kepada isteri dia, maka lafaz itu valid, maka talak itu berlaku. Contoh, dia nampak isteri dia bermesra-mesra dengan seorang laki-laki yang lain, kawan pejabat contohnya. Jadi itu nusyuz, kan, bila mana isteri bermesra-mesra dengan seorang laki-laki ajnabi, maka itu hukumnya adalah haram bagi seorang isteri, bagi seorang perempuan. Maka dihukumkan wanita ini sebagai wanita yang nusyuz. Maka kalaulah si suami tadi melihat
perbuatan isterinya itu bermesra-mesra dengan laki-laki, terus dia melafazkan talak berlaku tak? Talak berlaku. Tetapi perbuatan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan boleh jadi haram. Kenapa? Kan Allah Subhanahu wa taala sebut, bila mana isteri kamu melakukan satu perbuatan nusyuz, cari jalan yang lain dulu sebelum kamu talak dia. Mana ada jalan yang lain untuk menyelesaikan masalah, supaya isteri tidak melakukan hal yang sama pada waktu-waktu yang akan datang. Apa dia? Fa'izuhunna. Yang pertamanya nasihat. Kemudian wahjuruhunna fil madaji', tak makan nasihat maka asingkan tempat tidur. Kemudian tak boleh, tak berkesan juga, wadribuhunna, maka hendaklah pukulakan isteri kamu. Jadi pukulan ini kita dah sebut dalam pertemuan yang lalu, pukulan bagaimana yang dibenarkan dalam Islam. Jadi seseorang suami terus melafazkan talak kepada isterinya yang bagi pandangan dia isteri telah melakukan satu perbuatan yang salah, kan? Contoh, isteri, suami minta buat kopi, dia tak nak, dia marah dengan isteri dia terus talak isteri dia. Jadi di situ isteri yang memang isteri itu salah kerana tidak taat dengan perintah suami. Suami bukan menzalimi dia, minta tolong buat kopi, suami balik daripada pejabat, letih nak minum kopi, isteri tak buat. Jadi suami pun marah, akhir dia melafazkan talak. Yang ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kamu tidak memikirkan satu benda yang lebih baik, ataupun sebelum kamu melafazkan talak ada jalan yang lain untuk harmonikan antara kamu dan isteri. Kenapa kamu terus melafazkan talak kepada isteri kamu? Jadi maknanya bahawa walaupun lafaz itu, walaupun talak itu berlaku, tetapi Allah tak suka benda tu, kan? Selagi mana ada jalan untuk mengelak daripada talak, maka jalanlah dulu ke jalan ataupun jalan-jalan yang lain sebelum seseorang itu melafazkan talak kepada isteri dia. Jadi ini membenarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa Allah itu tak suka dengan talak. Sebab itu dalam agama dia, Allah sempitkan jalan bagi seorang laki-laki untuk melafazkan talak. Ini juga menjawab persoalan bagi wanita ataupun bagi isteri-isteri yang mendakwa Islam ni agama mendiskriminasikan golongan wanita. Kenapa orang lelaki je boleh talak, kenapa perempuan tak boleh? Kan? Jadi walaupun laki-laki itu dia maknanya kalau dia lafazkan talak itu berlaku. Isteri kalau lafazkan talak kepada suami tak berlaku pun. Walaupun suami boleh melakukan hal yang demikian, tetapi dia tidak boleh sewenang-wenangnya ia lakukan. Kalaulah dia gunakan kuasa, kalau kita sesuai menggunakan perkataan kuasa, kalau dia menggunakan kuasanya itu tanpa maknanya dia menggunakan talaknya itu sesuka hati dia, maka ia dihukum oleh Allah, dia berdosa dan besok akan dihukum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya walaupun laki-laki boleh talak isteri dia, tapi bukan mudah, dia berhadapan dengan ancaman dan azab daripada Allah Subhanahu wa taala kalau dia guna atau dia salah gunakan talak yang dibenarkan oleh Allah kepada dia. Baik. Begitu juga berkaitan dengan poligami. Walaupun poligami itu dibenarkan oleh Allah bagi seorang suami, tetapi kalau dia salah gunakan poligami itu, dia nak kahwin lepas satu nak kahwin yang kedua, lepas kedua nak kahwin yang ketiga, lepas isi tiga dah nak kahwin lagi seorang lagi, tu cukupkan dengan 4. Jadi kalaulah dia salah menggunakan poligami itu, maka juga ia haram. Contoh, kalau dia tidak mampu, kalau dia tidak berlaku adil kepada isteri dia yang sedia ada, maka kalaulah dia berkahwin dengan perempuan-perempuan yang lain sesudah daripada itu, maka dia berhadapan dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh, tetapi ia adalah jalan yang bukan senang untuk kita dapatkan. Baik. Kemudian sebab talak seperti itu, sebagaimana yang dikatakan oleh sebahagian ahli fiqh, cukup membahayakan baik pada dirinya sendiri maupun pada isteri dia. Jadi kalau tidak ada alasan yang munasabah, mana secara umum dia talak ni, kita akan tengok dia akan memberikan kesan yang tidak baik lebih banyak daripada kesan yang baik, kan? Contoh, seorang suami menceraikan isteri dia, memang dia dah tak belagangin dah, jumpa saya nak bergaduh je,
Kan memang isteri pun dah bagi tahu kepada suami, saya dah tak ada hati dengan awak. Saya memang dah tak berkenan, tengok muka awak pun nampak macam nampak macam tak elok lah, kata dia. Saya memang tak ada hatilah, menjijikkan. Contoh kan, contoh macam tu. Pasal awak ni banyak jerawat, saya pun tak inginlah nak termuntah tengok, contohnya. Sampai berkat macam tu, memang kita katakan kalau kekal sebagai suami isteri, maka kerosakannya besar. Maka masalahnya masalah yang besar. Dia akan berikan kesan kepada anak-anak. Bila anak tengok suami isteri asyik bergaduh, mak ayah dia asyik bergaduh, dia akan berikan kesan kepada anak. Tetapi kalaulah masalah tu tak sampai macam tu, mungkin adalah satu dua masalah yang berlaku antara mereka, ataupun ada salah yang dibuat oleh suami, oleh isteri dia, maka dia melafazkan cerai. Mana masalah tu tak besar. Kalau kekal sebagai suami isteri, maka masalah tu tak besar. Dia tak macam kes yang pertama kita bagi contoh tadi. Maka dengan perceraian itu, kita akan tengok di antara kerosakan ataupun masalah yang berlaku, yang paling ketara adalah kesan yang memberi kesan yang ada pada anak-anak mereka. Kan bila mak ayah dah bercerai, kan anak-anak yang kurang kasih sayang daripada salah seorang ibu ataupun ayah dia. Kalau dia duduk dengan mak dia, jadi dia tak dapat kasih sayang daripada ayah dia, macam anak orang lain. Walaupun kadang-kadang ayah dia datang jumpa dia, tapi tak sama tuan-tuan, kan. Anak-anak tengok kawan-kawan dia semua ayah hantar, tapi kenapa dia ayah tak hantar? Orang lain semua kalau pergi jalan-jalan ada mak ayah dia, bawa pergi makan ke, bawa pergi taman ke, bawa pergi zoo ke, bawa pergi mana-mana, balik kampung ke dengan mak ayah. Tapi dia, kenapa ayah dia tak ikut? Kenapa ayah dia tak ada sekali? Jadi dia akan memberikan kesan yang cukup mendalam kepada anak-anak. Jadi anak-anak ni membesar dalam keadaan yang tidak cukup hak yang perlu dia dapat seperti mana anak-anak orang lain. Maka sebab itu Islam kata, kalau boleh janganlah sampai kamu ceraikan pasangan kamu. Kalau boleh kekalkan suami isteri, kekalkanlah. Ada masalah, ada caralah bagaimana nak selesaikan masalah. Kecuali kalau kekal sebagai suami isteri itu masalahnya lagi besar, seperti contoh yang pertama tadi kita bagi, maka sudah tentu cerai itu lebih baik. Sebab dia memberikan kesan juga kepada anak. Bila tengok mak ayah siap bergaduh, kan, balik kerja bergaduh, empas pintu, balik kemudian tengok isteri pula menangis kadang-kadang. Jadi benda tu kan juga tidak baik kepada anak-anak. Maka sebab itu Islam dia nak supaya kita tengok mana yang lebih baik. Jalan, kalau ada jalan yang lebih baik kita boleh dapatkan, maka kita dahulukan jalan tersebut. Baik. Sedang mengabaikan maslahah yang sangat diperlukan untuk kedua belah pihak tanpa ada suatu kepentingan yang mengharuskan hukumnya haram, seperti merosak harta benda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara, tidak boleh membuat bahaya dan membalas bahaya. Adapun yang diperbuat oleh orang-orang yang suka berselera dan suka mencerai isteri adalah satu hal yang sama sekali tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan bukan makna tidak sah, kan, tetapi ia adalah perbuatan yang haram. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhibbudz dzawaqina minar rijali wadz-dzawaqat minan nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya tidak suka. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan. Walal Nabi lah yang besok akan memberikan syafaat kepada kita, kan, di saat kita perlukan orang-orang yang dapat bantu kita daripada kesusahan di padang mahsyar, daripada kesulitan-kesulitan esok. Yang kita harapkan satu syafaat. Siapa yang boleh bagi syafaat? Syafaatul uzma. Siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah orang itu Nabi tak suka, macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat? Kata Nabi SAW, la uhibbu, aku tidak suka adz-dzawaqina minar rijal wadz-dzawaqat minan nisa. Saya tidak suka kepada laki-laki yang suka kahwin cerai. Begitu juga dengan perempuan yang suka kahwin cerai. Ada nafsu kahwin, dah tak selera cerai. Ada nafsu kahwin, tak selera cerai. Orang yang macam ni dipanggil dzawaqin, kan, bagi orang laki-laki. Adz-dzawaqat daripada kalangan wanita. Bila suka tengok perempuan tu cantik, kan, sukalah nak kahwin dengan dia, kahwin, kan. Lepas tahun 2 tahun dah tak dah puas dengan dia,
cerai, kahwin pula dengan perempuan yang lain, kan? Yang perempuan tu pula kahwin dengan laki-laki yang lain. Jadi itulah dia, mana dia keinginan dia kahwin itu sampai di situ, hanya sekadar nak memuas kehendak nafsu saja, kan? Maka itu hukumnya adalah haram dan berdosa. Walaupun sah, kahwin dia sah. Talak, kalau laki-laki itu talak isteri dia lepas tahun dia kahwin, nanti dia nak kahwin dengan isteri yang lain pula, itu sah, talaknya itu sah, berlaku talaknya. Tetapi perbuatan itu haram dalam Islam. Dan Nabi SAW sebut, aku tak suka. Bila sebut tak suka ni, aku benci lah maksudnya, kan? Nabi benci kepada orang-orang yang suka macam tu perangai dia. Suka kahwin cerai, kahwin cerai, suka kahwin tak suka cerai, kahwin, suka kahwin tak suka cerai, suka kahwin tak suka cerai. Saya ada kenal satu hamba Allah ni, dia 16 orang isteri dah, bukan dalam satu-satu masa, kan? Dia pernah kahwin sebanyak 16 kali. Jadi sekarang yang kekal dengan dia 4 orang isteri. Jadi bila tak gemar dengan satu orang, dia cerai, dia kahwin yang lain, dah jadi 17. Bila tak gemar, dia cerai seorang lagi, dia jadi 18. Jadi maknanya dia kalaulah boleh sampai 20, dia nak kahwin sampai 20. Sebab dia kata dia ada satu orang, dia tanya seorang ulama lah, ini di Syria. Dia tanya seorang ulama ni, dia kata, ada tak pandangan-pandangan ulama yang membolehkan kita kahwin lebih daripada 4? Ditanya macam tu, kan? Sebab dah ada 4 orang isteri dah. Dia kalau boleh himpunkan 5 orang isteri, dia akan himpunkan. Kalau boleh himpunkan 10 sekali satu waktu, dia akan himpunkan. Tetapi sebelum ni dia dah kahwin 16 kali dah. Yang 4 yang ada dengan dia, 12 yang dah diceraikan. Maksud dia, jadi kalaulah kita tak tahulah apa masalah dia, kan? Saya tak tahulah apa masalah dia. Jadi kalaulah munasabah, wallahualam kita tak tahu. Tapi kalaulah dia hanya suka kahwin cerai, nampak orang lawa sikit, nampak sikit dia punya dahi licin sikit, kahwin, kan? Kemudian bila dah nampak dah kedut-kedut sikit, dia pun ceraikan. Cari yang muda. Yang paling muda kahwin umur 27 tahun 27 ke 17 saya tak ingat, kan? Jadi saya jumpa dengan dia, saya bersembang dengan dia. Saya tak ambil ilmu lah dengan dia, sajalah sembang-sembang dengan dia. Tuan-tuan kata saya ambil ilmu dengan dia pula. Jadi nak cerita, kalau seseorang itu kahwin cerai dia, itu tujuan dia. Mana tujuan kerana nafsu semata-mata, walaupun sah kahwin dia, walaupun sah talak dia, tetapi perbuatan itu haram. Bila sebut haram tu dosa. Bila sebut dosa tu Allah murka, Allah benci perbuatan itu. Dan bila Nabi sendiri sebut, Nabi kata la uhibbu, aku tak suka. Bila Nabi sebut aku tak suka, mafhum mukhalafah dia, aku benci dengan orang-orang yang suka kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Baik. Kemudian mencerai perempuan waktu datang bulan. Juga dalam Islam dia ada bincangkan juga tentang seseorang suami menceraikan isterinya ketika isteri dalam keadaan datang bulan ataupun haid. Sebab kan kita bahas tentang perkara yang harus. Benda yang harus ni bukan maksud tak dosa tu, maksudnya boleh berlaku, kan? Bila saya sebutkan boleh tu, maksudnya tak semestinya dia tak berdosa. Yang makruh maksud harus tu, maksudnya bila buat tu berlaku. Macam contoh, seseorang yang sembahyang, dia sembahyang menggunakan baju yang dia curi, sah tak sembahyang dia? Sah, kan? Dia pergi rembat baju dekat satu butik tu, harga 300-400. Kemudian dia pun orang sembahyang juga, kan? Tahu haram, dosa kalau tak sembahyang. Kemudian dia pakai baju yang dicuri tadi itu, dia sembahyang. Maka perbuatan sembahyangnya itu sah tak? Sah. Sembahyangnya itu sah. Tetapi apakah dia berdosa? Ya, dia berdosa, kan? Tapi sah tak? Sah. Ataupun seseorang yang berwudu menggunakan air jiran sebelah rumah tanpa bagi tahu. Curi air orang, jiran sebelah punya air, dia tak minta izin, dia buka, dia tahu sembahyang tu wajib.
tahu nak semayang tu mesti kena ambil uduk dulu. Tapi masalahnya dia balas rumah orang sebelah punya. Jadi uduknya sah tak? Sah uduknya walaupun air curi. Soal dia mencuri itu cerita yang kedua. Sekarang sembahyang dia sah tak? Sah. Perbuatan dia mencuri tetap haram. Begitu juga dengan talak, kan? Memang talak itu berlaku, tetapi ingat dalam Islam itu ada talak yang harus, yakni talak yang tak berdosa, ada talak yang berdosa. Tetapi dua-dua itu berlaku talak. Perceraian itu berlaku. Tetapi ada talak yang haram, yang berdosa, Allah benci, dan ada talak yang tak termasuk seperti yang kita sebutkan tadi itu. Baik. Jadi menceraikan wanita waktu datang bulan, apa hukum dia? Apabila ada keperluan dan kepentingan yang membolehkan talak, tidak bererti seorang muslim diperkenankan untuk segera menjatuhkan talaknya kapanpun ia suka. Tetapi harus dipilihnya waktu yang layak. Jadi walaupun ada masalah antara suami dan isteri yang membolehkan dia talak isteri dia. Yang pertama masalah besar ni, kan? Masalah besar berlaku antara suami dan isteri. Kemudian yang kedua, dah cuba dah jalan yang lain, semua tak berjaya. Semua tak berjaya. Maknanya keadaan itu memerlukan talak. Jadi walaupun keadaan talak, mana talak itu lebih baik daripada tak talak, tetapi bagi suami juga perlu memilih waktu yang sesuai untuk talak isteri dia. Walaupun perlu diceraikan isteri ni, pasal masalahnya tak boleh diubah ni, kan? Tak boleh bawa bincang masalah dia, memang kena talak juga. Maka suami perlu pilih waktu yang sesuai untuk talak isteri dia. Kenapa perlu pilih waktu? Sedang waktu yang layak itu menurut yang digariskan oleh syariat, iaitu sewaktu si perempuan dalam keadaan bersih, yakni tidak datang bulan, baru sahaja ataupun baru sahaja melahirkan anak. Maknanya dia baru melahirkan anak sebelum suami menyetubuhi dia. Katalah maknanya yang pertama tadi disebut waktu yang sesuai menurut syarak bagi seorang laki-laki untuk menceraikan isteri dia. Yang pertama iaitulah selepas, yakni ketika mana isterinya bukan dalam keadaan datang bulan. Itu satu. Mana ketika isterinya dalam bersih, dia bukan tempoh haid dia. Satu. Dan yang keduanya, setelah isteri ini melahirkan anak tetapi sebelum disetubuhi oleh suami dia. Dia lahirkan anak, maka lepas dia lahirkan anak, lepas dilahirkan anak itu sebelum suami setubuh, yang ini lepas dia habis iddah dia, kemudian suami menceraikan dia. Waktu tu mana waktu sesuai sebelum. Tapi kalau lepas suami bersama dengan dia, itu cerita lain. Ini cerita sebelum suami menyetubuhi isteri yang baru lepas bersalin. Sebab apa? Sebab bila isteri lepas bersalin, mana pasti-pasti dah, kita kata 99.9 tak ada benih dalam rahim dia, ya? Sebabkan dia baru lepas melahirkan anak. Baik, baru saja melahirkan anak, nifas anak dia, dan tidak sehabis disetubuhinya khusus waktu bersih itu. Maksudnya bukan lepas suaminya setubuh dia. Mana contoh dia, isteri dia melahirkan anak, lepas 2 bulan, maka katalah lepas 2 bulan habis dia punya nifas dia, contohnya kan, nifasnya habis. Lepas habis nifas, suami bersama dengan isterinya tadi itu. Jadi bila suami dah bersama dengan isteri, dia tak termasuk dah dengan yang kita sebut waktu yang sesuai. Sebab apa? Sebab bila suami dah bersama dengan isteri, ada kemungkinan tak lekat benih suami dalam rahim isteri dia, ada kemungkinan. Maka sebab itu ulama meletakkan garis dia, waktu yang sesuai apabila isteri ini belum lagi disetubuhi oleh suami dia selepas dia melahirkan anak. Itu maksud dia. Kecuali apabila si perempuan tersebut jelas dalam keadaan mengandung. Kecuali kalau seandainya katalah perempuan ni dia dah bersalin dah, dah habis dia punya nifas dia, dah lepas 60 hari, 70 hari, 80 hari, maka dia bersama dengan suami dia.
Lepas dia bersama dengan suami dia, ternyata lepas sebulan dia tak datang bulan, dia pun dah ada tanda-tanda mengandung. Rupa-rupanya hari yang ke-80 doktor kata dia dah mengandung seminggu. Maknanya mana confirm dalam rahim perempuan itu benih suami dia, kan? Jadi bila mana sudah pasti bahawa wanita itu mengandung, maka waktu itu juga waktu yang sesuai. Faham maksud saya tuan-tuan? Saya ulang. Waktu yang sesuai itu bila? Yang pertama ketika isteri itu suci, dia tak datang bulan, kan? Kenapa? Okey, kita persoalkan kenapa isteri yang datang bulan itu kita tak boleh ceraikan dia, kita tak boleh talak dia. Kalau talak berlaku talak, kan sah talak tu sah. Cuma haram dan berdosa. Sebab apa haram dan berdosa? Apa beza dia orang yang datang bulan orang yang tak datang bulan? Sebab Islam tak nak kita berlaku zalim kepada pasangan kita. Sebab kalaulah seorang laki-laki ataupun suami dia cerai isterinya ketika dia dalam keadaan bersih, maka berapa lama iddah dia? Iddah dia adalah 3 kali suci. Kan ulama berbeza, ada kata 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Contohnya begini. Okey, PA dia telah diceraikan oleh suami dia ketika dia bersih. Maka minggu depan PA datang bulan, maka ini bulan yang pertama. Lepas habis dia datang bulan, kemudian dia bersih. Lepas bersih datang bulan lagi, maka itu bulan yang kedua. Kemudian lepas datang bulan seminggu, dia bersih. Bulan depan datang lagi bulan yang ketiga. Maka lepas bulan yang ketiga habis bersih itu, habis iddah dia. Itu kalaulah diceraikan wanita itu ketika mana ia dalam keadaan suci. Tapi kalaulah seandainya perempuan itu diceraikan dalam haid, cerai hari ini masih belum lagi dikira iddah dia, sebab dia masih dalam bulan. Bila nanti kang dia bersih, maka barulah dia kira lepas nanti. Sekarang dia tengah datang bulan, maka dia tak boleh kira lagi. Katalah hari ni dia datang bulan, suami terus talak dia. Kebetulan isteri tu pula jenis datang bulan 12 hari ataupun 2 minggu, paling lama kan 2 minggu. 2 minggu akan datang baru dia suci. Lepas suci 2 minggu ataupun 3 minggu dia suci, kemudian datang bulan. Maksudnya datang bulan nanti, bila bulan depan nanti baru dikira pusingan haid ataupun iddah dia. Maknanya dia jadi panjang. Itu maksud dia. Kenapa wanita yang datang bulan itu haram diceraikan? Ada beberapa faktor. Di antara faktornya adalah kerana perempuan itu terpaksa menanggung iddah yang lama, berbeza kalau dia diceraikan dalam keadaan dia suci. Itu salah satu faktornya lah. Sebenarnya banyak lagi sebab-sebab kenapa Islam larang wanita yang dalam keadaan datang bulan itu diharamkan untuk diceraikan. Baik. Itu yang pertama. Maknanya laki-laki isteri yang dalam keadaan waktu yang sesuai bila diceraikan, yang pertama dalam keadaan dia bersih, tak datang bulan. Yang keduanya, ketika mana isteri ini lepas melahirkan anak sebelum disetubuhi oleh suami dia. Isteri lahirkan anak, lepas dia habis pantang dia, kemudian suami menceraikan dia sebelum suami bersama dengan dia. Itu waktu yang sesuai. Tapi kalau suami dah bersama dengan dia, suami dah bersama dengan isteri ni, katalah hari ni dia dah suci, besok suami bersama dengan dia. Jadi apakah isteri mengandung ataupun tak, belum tahu. Kemungkinan mengandung, kemungkinan tak. Kemungkinan lekat, kemungkinan tak lekat. Jadi waktu itu haram untuk suami ceraikan isteri dia. Sebab apa haram? Sebab isteri tak tahu dia mengandung. Dia bawa benih suami dia ataupun tak, dia tak tahu. Tapi kecuali kalau wanita itu lepas dia melahirkan anak ataupun tak melahirkan anak, dia dalam keadaan mengandung, confirm dah dia mengandung,
maka waktu itu juga boleh dilafazkan cerai, sebab pasti dah pada waktu itu si isteri dia membawa benih daripada tok laki dia. Jelas cakap tu? Itu maksud dia. Kerana dalam keadaan haid termasuk juga nifas mengharuskan seorang suami untuk menjauhi isteri dia, barangkali kerana terhalangnya atau ketegangan alat sulitnya itu yang mendorong untuk dia menceraikan isterinya. Oleh kerana itu si suami diperintahkan supaya menangguh sampai selesai haidnya. Jadi dia kata mungkin antara sebab wanita yang diceraikan ketika wanita itu dalam haid sebab suami dia tak tahan tengok isteri dia. Contohnya tengok isteri dia nak bersama tapi tak boleh. Dan kadang-kadang ada suami yang jahat, dia nak juga tapi isteri tak bagi, dia tak kata tak boleh kan. Saya dalam keadaan datang bulan tak boleh. Maka kadang-kadang suami menceraikan isterinya bukan atas alasan yang munasabah, alasannya semata-mata tak boleh sama dengan isteri dia. Sebab itu berlaku talak dalam haid kan. Yang kedua, tadi kita sebut antara pertamanya kan Islam tak nak suami itu berlaku zalim kepada isteri, terpaksa menanggung waktu yang lama. Yang keduanya alasan yang tak munasabah. Mungkin kadang-kadang laki ni dia jadi gelong sebab isteri dia dalam keadaan bulan, dia tak boleh nak bersama dengan isteri dia. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan juga yang ketiga ni, bila mana isteri ni yang datang yang dia dalam keadaan datang bulan ni, dia tak normal macam ketika mana dia tak datang bulan. Ni kita ayah-ayah kita, suami-suami ni kita tahulah. Begitu juga dengan para ibu tahu, bila perempuan tu dia datang bulan, dia tak normal macam biasa. Maksudnya dia jadi, yelah dia kan jadi nak marah, dia jadi macam itulah kan. Fahamlah maksud saya kan. Maksudnya wanita tu tak macam biasa. Jadi kadang-kadang sikap wanita yang tidak stabil emosinya dalam keadaan bulan itu mendorong suami menceraikan isteri kerana marah dengan isteri dia. Kan? Yalah isteri bila datang bulan kadang-kadang dia tak larat, dia sakit perut, tambah dia senggugut kuat pula kan. Jadi dia nak kadang-kadang masak kadang-kadang tak masak lah kadang-kadang. Jadi dia tak stabil. Emosi dia kadang-kadang nak sembunyi dengan suami pun tak jadi pasal isteri tu dalam keadaan sakit kan. Jadi akhir suami dia marah kat isteri pasal kenapa awak tak macam dulu. Dulu awak balik kerja awak senyum, tapi sekarang moncong je kan, masam mencuka muka contohnya. Akhir dia ceraikan isteri dia. Jadi menceraikan isteri sebab isteri datang bulan, dia keadaan tak normal masa itu. Maka sebab itu Islam larang perbuatan itu. Bila nak cerai nanti Kang, bila dia dah habis tempoh datang bulan dia, bila dia dah suci, pada waktu itu kamu ambil keputusan nak ceraikan ataupun tak. Dan pada ketika itu kebiasaannya pasti tak jadi cerai. Pasal apa tak jadi cerai? Sebab laki isteri dah normal lah. Yang dulu yang kita marah dengan isteri pasal isteri tu tak normal. Bukan maksud saya tak normal tu dia gelong, tidak. Maksudnya emosi dia tak macam tu. Jadi dulu masa dia datang bulan, jadi mungkin kita jadi marah kat dia pasal emosi dia tak stabil. Tapi sekarang dia dah suci kan, dia dah boleh senyum kat suami dia kan. Tambah suami bila dah dapat senyaplah dia, tak jadilah dia cerai isteri dia. Hanya sebab itu, bilakah laki-laki boleh ambil keputusan untuk cerai isteri dia? Nanti bila mana isteri sudah dalam keadaan yang stabil, waktu itu barulah kita buat keputusan nak cerai ataupun tidak. Maka sebab itu mencerai dalam keadaan isteri haid dan isteri yang tidak stabil emosinya adalah satu tindakan yang diharamkan dalam Islam. Maka sebab itu mentalak atau menceraikan isteri dalam haid itu haram hukum dia. Berlaku tak? Berlaku talak, tetapi hukumnya adalah haram. Baik. Oleh kerana itu si suami diperintahkan supaya menangguhkan. Sebagaimana diharamkannya menceraikan isteri di waktu haid, begitu juga diharamkan menceraikan di waktu suci sesudah bersetubuh. Itu disebutkan tadi itu. Dia dah lahirkan anak, kemudian habis dia punya pantang, lepas habis pantang suami bersama dengan dia, besok cerai, itu haram hukum dia. Sebab apa haram? Sebab tak jelas dia ni mengandung ataupun tak. Tapi kalau dah jelas dia mengandung, tak ada masalah. Tapi sekarang isterinya belum lagi pasti mengandung ataupun tak, baru semalam bersama dengan isteri, besok mana hari
pertama, suami bersama dengan isteri setelah isteri melahirkan anak. Sebelum dia bersama, jadi pasti isteri ni tak ada menanggung zuriat ataupun benih daripada suami dia. Tapi dia kerana suami telah bersama dengan dia, ada kemungkinan tak si isteri tadi mengandung, ada kemungkinan. Maka pada waktu itu haram suami menceraikan isterinya, bukan sebab dia setubuh dengan isteri dia, tapi sebab keadaan isterinya belum pasti mengandung ataupun tidak. Tapi kalau dah pasti mengandung, kan, dah picit dah, oh isteri awak mengandung seminggu, dah 2 minggu, dah umurnya baby tu dah sebulan umpamanya, maka pada waktu itu tidak lagi haram hukum. Sikit lagi, sebab siapa tahu barangkali si perempuan itu memperoleh benih dari suaminya pada kali ini, dan barangkali juga kalau si suami telah mengetahui terus. Tetapi bila si wanita itu dalam keadaan suci yang tidak disetubuhi, atau si perempuan itu sudah jelas hamil, maka jelas di sini bahawa yang mendorong untuk menceraikan isi adalah kerana ia adalah alasan yang boleh dibenarkan. Oleh kerana itu saat yang demikian itu tidak berdosa. Jadi kenapa boleh, setengah minit yang terakhir, kenapakah dibolehkan ataupun waktu yang sesuai itu ketika mana isi dalam keadaan suci? Sebab waktu itu isi dalam keadaan normal. Inilah isi yang real. Kamu ambil keputusan nak cerai ataupun tak. Kalaulah isteri tu tak ada masalah, pasti suami tak akan ceraikan dia. Tapi kalaulah isteri tu melakukan masalah dalam keadaan dia tidak haid, itu memang betul-betul masalah. Tapi kalau isteri tu buat perangai semasa haid, itu tak, belum lagi dikira sebagai bermasalah, kerana memang dia dalam waktu dia akan bermasalah. Itu maksudnya. Jadi tak boleh diukur masa isteri tu dalam keadaan bulan. Jadi kalau isteri dalam keadaan datang bulan, kalau dia buat perangai, tutup mata je lah, kan? Dia buat perangai tutup telinga je lah. Dia nak mengada-ngada, tutup telinga je lah. Bila kalaulah dia mengada-ngada, boleh diambil, dikira sebagai dia bermasalah bila dalam keadaan suci. Dan yang keduanya, bila isteri itu dalam keadaan jelas hamil, maka pada waktu itu kalau suami menceraikan isterinya, pasti tidak ada alasan yang lain, mesti alasan itu alasan yang munasabah. Itu maksud dia. Dan oleh kerana itu di saat yang demikian tidak berdosa menceraikan pasangannya itu. Di situ dulu kita habis, kemudian kita akan sambung dalam pertemuan kita yang akan datang, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam perbahasan berkaitan dengan talak. InsyaAllah kita akan habiskan perbahasan kita kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan kita akan datang. Cumanya kita perlu tahu, kan, kita perlu tahu hukum ini bagi kita, bagi anak-anak kita yang walaupun di awal perkahwinan juga kita perlu tahu, supaya bila berlaku saja apa-apa yang berlaku dalam rumah tangga, maka kita tahu sikap dan tindakan kita itu tindakan yang tepat ataupun tidak, kan, selaras dengan hukum agama ataupun tidak. Itu yang kita perlu tahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita dan rumah tangga kita, diberikan kebahagiaan dan keharmonian dalam hidup rumah tangga bersama dengan isteri dan juga suami, dan begitu juga dengan anak-anak kita, mudah-mudahan, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi